الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap perkara yang diperintahnya dan meninggalkan segala larangan dan cegahannya. Semoga kita tergolong di dalam golongan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, marilah kita merenung dan meneliti perkataan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjelaskan janjinya untuk memberi kemenangan kepada mereka yang memenuhi ciri-ciri kelayakan yang ditetapkan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 40 dan 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yansuranna Allahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun 'aziz. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Maksudnya, sesungguhnya Allah akan menolong, benar-benar akan menolong sesiapa yang menolong agamanya, yakni menegakkan Islam. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di muka bumi, nescaya mereka mendirikan solat serta menunaikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Ingatlah, bagi Allah Ta'ala kesudahan segala urusan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat tersebut menjelaskan bahawa kemenangan pasti diberikan kepada mereka yang apabila diberi kuasa pemerintahan di atas muka bumi Allah, mereka tetap terus mendirikan solat, membayar zakat, menyuruh melaksanakan yang ma'ruf serta mencegah segala yang mungkar, dan mereka meletakkan segala wawasan kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya merealisasikan peranan tersebut dalam kepimpinan baginda melalui pembentukan negara Islam di Madinah yang lengkap dengan sistem dan perlembagaan yang adil. Peranan tersebut telah diteruskan pula oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dan para khalifah selepas mereka di atas dasar yang sama. Islam terus disanjung dan didaulatkan. Kegemilangan ini berterusan hinggalah jatuhan khalifah Islam di Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924 Masehi. Selepas itu umat Islam bagaikan anak ayam kehilangan ibu. Empayar Islam telah dirantas satu persatu oleh penjajah, maka tidak ada lagi kekuatan untuk menyelamatkan umat ini. Lantaran hati dan fikiran umat telah disogok dengan kebenaran dan kesenangan dunia semata-mata. Fahaman sekuler yang memisahkan urusan dunia dari agama telah jadi dasar kehidupan umat sesudah itu. Ia mengakibatkan lahirnya manusia Muslim yang memandang remeh terhadap agama, bahkan membenci orang yang memperjuangkan agama. Mereka menganggap agama hanyalah terbatas dalam skop tertentu yang bersifat ibadat khusus semata-mata. Orang yang mengamalkan agama sebagai cara hidup dianggap sebagai sungsang, ta'assub, jumun, pengganas, anti kemajuan dan berbagai-bagai label yang bersifat sinis. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam jika ingin mengembalikan semula tamadun yang telah ditempuh oleh para salafus saleh di zaman kegemilangan Islam dahulu, maka tidak dapat tidak kita mestilah mengembalikan semula fungsi khalifah fil ardh, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah sebagai iqamatud din wa siyasatud dunyawi. Maksudnya menegakkan agama Islam dan mentakkan dunia dengannya, jadi dengan agama Islam. Maksudnya agama Islam ini harus wajib diambil secara sumul menyeluruh ketika mengatur dan mengurus kehidupan, sama ada dalam ibadah khusus seperti puasa, solat dan lain-lain, atau dalam bentuk ibadat yang lebih umum, iaitu ketika mengurus kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sesungguhnya kehidupan seorang Muslim tak dapat tidak mestilah dia menjadikan seluruh aktiviti kehidupan kita rasa dan pemikirannya tunduk kepada ajaran Islam yang sempurna ini. Hal ini telah lama diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima jitu bih. Maksudnya, tidak beriman seseorang kamu hinggalah dia menjadikan seluruh kehendak hawa nafsunya tunduk kepada agama yang aku bawa. Tidak beriman seseorang kamu hinggalah dia menjadikan seluruh kehendaknya, hawa nafsunya tunduk kepada agama yang aku bawa. Justru kepimpinan negara atau negeri yang berkebajikan dan mendapat keampunan Allah mestilah sentiasa melaksanakan tugas dengan penuh kejujuran dan sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, selain dari Rasulullah SAW, dari Umar Al-Khattab, sahabat baginda, dapat dijadikan contoh dalam memikul tanggungjawab terhadap rakyat dan negara. Pada satu ketika, Khalifah Umar pernah berkata, jika terdapat seekor kuda patah kakinya kerana tercelus ke dalam lubang di tengah jalan di negara Iraq, Umar ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Umar, kenapa engkau biarkan jalan itu berlubang dan berlubang? Tidak dimaknai rahmati Allah, telinga Umar sering terngiang-ngiang amaran Rasulullah SAW, di mana baginda pernah bersabda yang bermaksud, sesiapa di kalangan Muslim yang diberikan tugas kepimpinan dalam mengurus umat, lalu dia mencuri tulang atau cuai dalam melaksanakan tugasnya, maka haramlah baginya mencium bau syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketulah kerana agama bahawa setiap individu di bawah negara atau negeri berkebajikan yang mendapat keampunan Allah, tak kira pemimpin atau rakyat biasa, jika ingin mencapai wawasan kemakmuran negara, maka semuanya mestilah tunduk dan patuh kepada perintah Allah serta sentiasa menjauhi segala larangannya. Dalam hubungan ini, Allah merakamkan kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam dalam seri dakwah kepada umatnya. Nabi Nuh pernah berkata dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Maksudnya, sehingga aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Dia yakni Allah akan mengirimkan hujan yang dapat mencurah-curah kepada kamu, dan Dia akan membanyakkan harta kekayaan serta anak pinak kamu, dan Dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun, tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir dalamnya. Demikianlah janji Allah di sepanjang zaman bahawa Ia yakni Allah akan mencurahkan segala kemewahan, kenikmatan dan keberkatan hidup kepada manusia setelah mereka akur dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah juga telah memberi amaran yang keras kepada mereka yang ingkar dan suka membuat kerosakan di atas muka bumi Allah ini, di mana Allah akan menghancurkan serta memusnahkan mereka lantaran kedurjanaan mereka itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Al-Isra ayat 16. Maksudnya, apabila sampai saat kami, yakni Allah, hendak membinasakan penduduk sebuah tempat, sebuah negeri atau negara, kami perintahkan terlebih dahulu orang-orang yang kaya-raya melampaui batas dan kemewahan antara mereka supaya taat perintah Allah, lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya, maka berhaklah negara itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil 'ibad. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Al-Baqarah 207 hingga 208. Maksudnya, antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridhaan Allah semata-mata, dan Allah pula Maha Penyantun pada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum hakamnya secara keseluruhannya, dan jangan kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang amat nyata. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.